Tapi puasa ni satu-satunya ibadat yang kita lakukan secara negatif, secara tidak melakukan. Tidak begitu, tidak begini, tidak makan, tidak minum, tidak bersubuh, tidak mengumpat orang, tidak mengata, tidak berbagai-bagai tidak. Jadi kelainannya berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat lain kita melakukan secara proaktif. Manakala ibadat puasa ini kita melakukan secara negatif. Jadi apa maknanya di sebalik perbuatan ini tuan-tuan sekalian? Saya bukan nak bincang segi batal puasa, rukun puasa, syarat puasa itu saya rasa tuan-tuan baca dalam ni pun banyak. Boleh. Cuma saya nak bagi dalam bentuk filosofinya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Hazir, Timbalan Hazir, Tuan Imam, Tuan Bilal dan saudara sekalian. Alhamdulillah. Mungkin dalam 2 minggu lagi kita akan puasa. InsyaAllah. Dan pilihan raya Johor pun dah selesai. BN menang cemerlang. Iyalah. Bergantung pada persepsi kita memikirkan benda itu. No comment daripada saya. Iyalah, sebagai persediaan puasa ini, saya telah diminta untuk pakai macam ni. Kalau tidak, dia kata sebab alat ni share banyak orang, jadi dia tu nak buang tak sesuai. Jadi saya pakai jugalah. Ada tempat dia pakai mikrofon macam ni. Daripada pakai ni, performance saya agak terganggu sikit lah. Tapi macam mana pun saya paksakan diri saya. Tuan-tuan sekalian, puasa. Kalau kita fikir segi filosofinya, apa tujuan Allah meminta kita puasa ni? Kalau tuan-tuan tengok dalam ibadat-ibadat lain, dia kebanyakannya dia berbentuk proaktif. Kita melakukan. Kita berbelanja, kita melakukan solat, kita pergi ke Mekah belanja duit, kita mendirikan solat, kita apa lagi. Berbagai-bagai benda yang kita buat tu secara proaktif, kita melakukan. Tapi puasa ni satu-satunya ibadat yang kita lakukan secara negatif, secara tidak melakukan. Tidak begitu, tidak begini, tidak makan, tidak minum, tidak bersubuh, tidak mengumpat orang, tidak mengata, tidak berbagai-bagai tidak. Jadi kelainannya berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat lain kita melakukan secara proaktif. Manakala ibadat puasa ini kita melakukan secara negatif. Jadi apa maknanya di sebalik perbuatan ini tuan-tuan sekalian? Saya bukan nak bincang segi batal puasa, rukun puasa, syarat puasa itu saya rasa tuan-tuan baca dalam ni pun banyak. Boleh. Cuma saya nak bagi dalam bentuk filosofinya sikit. Tuan-tuan tengok falsafah puasa kalau kita rojok kepada ayat Quran yang selalu dirojok. Surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa Ramadan seperti mana difardukan kepada mereka-mereka sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa atau agar kamu bertakwa. Perkataan Allah, la'alla itu bermakna semoga, agar, boleh jadi supaya kamu bertakwa. Dia tak kata semestinya kamu boleh mencapai takwa dengan puasa. Maknanya dalam kita melakukan ibadat puasa ni boleh kita mencapai takwa apabila kita melakukan secara yang betul-betul, dan boleh jadi tak mencapai takwa. Hanya yang dicapainya lapar dan dahaga seperti yang hadis sebut. Ya, sekarang ini bagaimana nak mencapai takwa di dalam puasa ini? Maksud takwa kalau kita tengok yang menjadi satu rukun daripada rukun khutbah jemaat. Khutbah apa juga pun takwa tu termasuk. Khutbah nikah, khutbah jemaat, khutbah apa lagi? Khutbah hari raya, semua ada rukun takwa. Apa maksud dia? Kita mematuhi segala titah perintah Allah dengan penuh ikhlas semata-mata kerana patuh titah perintahnya. Titah perintah Allah ada 2 jenis. Melakukan yang diperintahkannya sama ada wajib atau sunat. Wajib kita tak kompromi, kita lakukan sepenuhnya.
Dan kalau mampu dengan sunat sekali, manakala yang ditegahnya ialah haram pun tak kompromi juga, kita tinggal sepenuhnya. Dan kalau mampu kita tinggalkan juga yang makruh. Siapa yang boleh mematuhi ini semata-mata kerana mematuhi titah perintah Allah, maka dia menjadi takwa. Tapi kalau bukan kerana Allah, dengan kerana yang lain, sebab ibadat diterima hanya apabila dibuat kerana Allah. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah pada Allah, melainkan dengan penuh ikhlas semata-mata kerana agamanya, kerana perintah Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk mencapai takwa yang macam ini, macam mana caranya? Kalau tuan-tuan tengok, apa yang menjadi penghalang utama yang menyebabkan orang tak boleh bertakwa ni? Atau dengan bahasa yang mudah lagi, apa yang menyebabkan kita ni banyak buat benda yang salah? Itu secara bahasa yang simple, mudah kita faham. Tak jadi orang bertakwa tu makna kita buat benda salah banyak. Apa sebab? Agak-agak lah. Bukan payah, tu benda common sense je. Atau kita katakan lain, apa faktor utama yang menyebabkan orang tu tak jadi baik? Apa faktor utamanya? Oh, mana muda. Tuan-tuan sekalian, faktor utama yang menyebabkan manusia ni menjadi manusia yang tak baik kerana terlalu terdorong oleh dorongan hawa nafsu. Itu perkara utama di samping faktor-faktor lain. Kalau tuan-tuan tengok berbagai-bagai benda yang sedang kita alami di peringkat global, di peringkat lokal sekarang ini, dengan berbagai-bagai perkara yang bertentangan dengan Islam, kalau tuan-tuan tengok apa benda yang maksiat yang tak ada di negeri kita sekarang ni, rasuahnya tak kira lagi lah. Perbicaraan berselang-seli, bermaharajalela, masuk rekod dunia pula tu. Kes-kes lain, kes-kes skandal, perpecahan rumah tangga dan sebagainya, banyak kerana berpunca daripada terpengaruh dengan nafsu. Saya turun bawah agak payah sikit ganggu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita tidak boleh mengekang nafsu daripada terus menguasai kita, maka selama itu kita sukar menjadi orang bertakwa. Mungkin kita puasa, tapi kita kemungkinan tak mendapat kebaikan daripada puasa, tetapi kita sekadar mendapat lapar dan dahaga. Seperti kata, kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, apa yang dia dapat daripada puasanya tak lebih daripada lapar dan dahaga. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebagai langkah pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, kita cuba melawan hawa nafsu kita. Nafsu yang popular atau yang banyak terdorong ialah ada 3 jenis konkurannya. Yang pertama, nafsu seks, kita tahulah betapa banyak kedurjanaan kerana seks, rumah tangga hancur lebur kerana terlibat skandal kecurangan salah satu pihak, penyakit berjangkit akibat kerana hubungan seks rambang, perceraian yang amat berlaku, boleh dikatakan 85% lebih daripada kes perceraian rumah tangga akibat daripada third party involvement dalam rumah tangga itu. Ada kecurangan pada satu pihak. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam menentang keras hubungan luar nikah ini, sekslah utamanya. Maka dalam bulan puasa itu antara pantang utama, walaupun bulan lain dibolehkan. Siapa yang terlanjur kena puasa 2 bulan turut-turut. Kalau sampai hari ke-59 dia tak boleh cukup, kena mula balik 1 sampai 60 hari. Walaupun banyak orang terlanjur tapi dia ganti atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau tak boleh juga, boleh digantikan dengan kafarah dan lain-lain. Itu nafsu seks. Kemudian kalau kita tengok
Bagaimana kecurangan anak luar nikah yang didaftarkan 2 tahun lepas lebih 50,000 ke 500,000, 500,000, saya ingat puluh ribu lah banyaknya anak haram kerana masalah seks. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam memudahkan perkahwinan untuk mengurangkan benda-benda begini. Jadi dengan bulan puasa, pantang larang tentang seks ni diutamakan. Kalau ceroboh waktu bulan lain tak apa. Kalau seorang isteri dia nak puasa sunat pun, kalau bukan Ramadan, dia kena minta izin ke suaminya. Tujuan dia yang itulah tu. Kalau suaminya berada di rumah, tak pergi ke mana-mana, tak obsession lah, dia nak puasa sunat kena minta izin kepada suaminya. Apa maknanya? Sebab Islam bukan menghalang, tetapi nak melalui proper channel. Jadi dalam bulan puasa tiba-tiba ada ceroboh benda itu dengan hal macam itu. Pantang larang pertama. Sebab Islam nak mengajar kita sejauh mana kita dapat mengawal nafsu kita. Itu nafsu yang pertama. Nafsu yang kedua, nafsu makan minum. Tuan-tuan tengok. Berbagai-bagai penyakit yang akibatkan oleh makan. Darah tinggi, lemah jantung, kanser. Apa lagi? Kecil manis. Penyakit-penyakit kronik ni tengoklah. Sama ada directly terlibat, related kepada makan lebih ataupun indirectly. Kita katakan macam orang sakit lutut. Kita tahu apa kena mengena dengan makan lebih. Tapi lazimnya penyakit lutut ni orang yang obesity, orang yang gemuk lebih makan, orang perempuan. Jadi sehingga doktor kata kalau kita berubat macam mana pun selagi kita tak kontrol makan, payah kata dia. Ubat apa pun payah melainkan kontrol makan. Maka bulan puasa dijadikan tak makan, tak minum tu perkara yang paling utama yang boleh membatalkan puasa. Daripada pagi sampai ke petang. Tuan bayangkan. Sejauh mana kita mampu mengawal makan minum itu. Dan doktor-doktor pakar pun dah banyak. Macam penemuan oleh seorang profesor Jepun. Dia kata, kalau seminggu kita boleh tak makan 2 hari, tak kurang daripada 8 jam, kesihatan kita elok. Tak makan, tak minum sekali. Untuk mengelokkan pencernaan dan lain-lain. Dia sebut, penemuan dia tu selari dengan hadis Nabi. Puasa Isnin dengan puasa Khamis. Itu bukti utama. Maka kemudian kita makan macam-macam, maka dikontrol kita jangan makan banyak. Diet atau pengawalan makanan. Bahkan dalam bulan puasa kalau sempat kejap lagi saya nak sentuh bagaimana Imam Ghazali kata antara cara yang dapat puasa yang baik, jangan makan banyak sangat waktu berbuka. Tetapi kita sekarang ini terbalik nampaknya. Ada karnival jamuan iftar Ramadan. Nama apa bahasa Arab iftar Ramadan. Satu kepala RM150. Sekali makan. RM150 kalau orang kampung boleh makan satu keluarga seminggu. Tapi orang bandar untuk berbuka puasa RM150 satu kepala. Bulan kita nak diet, bulan nak berjimat cermat, bulan nak sederhana, bulan nak kurangkan makan, tetapi itu cara kita merayakan puasa. Kalau orang penting mungkin dia jemput berselang hari untuk berbuka puasa, kejap di sini, kejap di sini. Mungkin berapa banyak dibelanjakan untuk dia macam kalau 150 sekali. Dan apa yang saya tahulah, yang pergi berbuka puasa di hotel tu sejauh mana mereka sembahyang tarawih atau tidak, wallahu a'lam. Setakat sembahyang sunat tu insya-Allah lah. Sehingga sembahyang Aisyah, tapi tarawih saya tak tahulah. Tuan-tuan tengok, gaya kita mengamalkan agama tapi yang telah diceplak dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan kehendak puasa. Pembaziran. Bahkan dikatakan dalam bulan Ramadan, makanan yang tak terjual oleh pasar-pasar ni sampai 1 hari betan. Kalau tak silap saya di Selangor ni, pernah dibuat rekod macam itu. Setiap hari jualan tak laku atau tak habis atau berhujan dan sebagainya. Sejauh mana kita telah patuhi. Nak mendapat takwa, kena kontrol makan minum, tetapi itu jadinya. Yang ketiga, yang menjadi kedurjanaan kepada manusia juga ialah nafsu.
kebendaan. Tamak, halobah. Hadis kata manusia tu kalau dibagi 2 batang sungai daripada emas pun dia tak nak, tak cukup, dia nak yang ketiga. Maknanya manusia tak pernah cukup dengan kebendaan. Kalau tuan-tuan tengok kes-kes rasuah yang berbagai-bagai itu, orang miskin kan orang kaya tu. Kalau dia orang kaya, dia rasuah apa? Tamak. Tamak ini dia unlimited. Kalau kita nak company unlimited, company tamak lah. Kalau company lain semua private limited, tapi kalau tamak ni unlimited. Tidak boleh kita nak kata full stop, cukup lah banyak ni. Tak ada. Istilah cukup tak ada. Qanaah langsung tak ada. Maka akibat daripada tamak ini tuan-tuan sekalian, datanglah abuse of power, abuse of public fund, penyelewengan di sana sini, rasuah bermaharajalela kerana tamak. Puasa telah digubal untuk kita kurangkan tamak kebendaan ini. Bulan puasa bukan bulan untuk generate income, tapi bulan puasa bulan untuk spend kita punya income. Digalakkan kita berinfak bulan Ramadan. Bahkan kalau kita nak keluar zakat pun keluar dalam bulan Ramadan, haulnya lagi-lagi elok, pahalanya berganda. Kalau kita nak jamu orang iftar Ramadan, katalah satu petang kita iftar satu masjid ni sebanyak 1,000 orang. Semua pahala 1,000 orang tu dapat kepada kita, di samping tak kurang pun kepada yang berpuasa. Bantuan anak yatim dibuat dalam bulan Ramadan. Pergi umrah dalam bulan Ramadan kalau Tuhan terima sama dengan haji. Kesemua ini menggalakkan kita spend, kita belanja. Bukan menggalakkan kita mencari pendapatan. Orang belum buat duit. Ada orang yang terpaksa buat duit dalam bulan puasa macam pasal-pasal malam tu rezeki dia. Kita terima lah, yang itu golongan bawah. Jadi apabila ketiga-tiga dimensi nafsu tadi kita tak boleh kawal, walaupun kita puasa, maka Nabi kata betapa banyak orang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Nafsu seksnya pun kita tak tahulah, mungkin Tuhan yang tahu. Sebab benda-benda begitu susah kita nak trace. Nafsu makan minum macam saya kata tadi lah. Jamuan berbuka puasa, Masya Allah. Ada orang yang beratnya dalam bulan puasa bertambah. Pelik bunyinya. Sebab dia kata dia makan balik daripada masjid tu, dia ulang lagi ada makanan, dia ulang sampai ke sahur. Jadi tak capai tujuan. Kemudian yang ketiga, nafsu tamak halobah. Benda tu terus berjalan nampaknya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mengikut Imam Al-Ghazali, dia kata nak mencapai puasa yang terbaik begini, untuk supaya kita boleh mengekang kehendak-kehendak nafsu dalam berbagai-bagai keadaan tadi, maka dia cadangkan kita boleh patuh kepada 6 langkah yang dia cadangkannya untuk menjamin puasa kita diterima dengan baik. Puasa yang boleh menyucikan kita daripada perangai-perangai buruk. Kalau tidak, kita akan lapar dan dahaga aja. Sebab dia kata orang yang berpuasa ni ada 3 grup. Grup yang pertama, grup orang awam yang hanya tak puasa, tak makan, tak minum, lain tak puasa. Grup yang kedua, grup orang special sikit. Yang ini agak baik, bagus. Yang ketiga, yang terbaik, yang puasanya memenuhi kehendak puasa 100%, yang itu sukar kita dapat. Jadi dia cadangkan kita ambil yang kedua jadilah. Puasa yang boleh mencapai tujuan basic dia. Dia panggil saumul khusus. Nama tak penting, tapi maksudnya kumpulan yang kedua, yang pertengahan ni. Dia kata nak mendapat puasa yang macam ini, dia ada 6 langkah yang mesti diambil. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab yang terkenal karangan beliau, iaitu Ihya Ulumuddin. Ini saya ambil daripada kitab Arab tulis, saya tak pakai kitab Melayu tuan-tuan sekalian ya. Yang pertama, dia sebut ni ikut ranking keutamaan. Yang pertama, jaga mata, puasa mata. Daripada melihat berbagai-bagai perkara yang tak baik, sama ada mata kasar ini, tengok
saiz 35, 25, 36 kita dah bercerau. Tengok filem-filem yang tak elok, filem-filem porno anak-anak muda ni. Kalau dia puasa, tuan-tuan tengoklah anak muda kita. Kalau dia duduk dalam bilik bersarangan daripada pagi sampai petang dalam bulan puasa tu, kena curiga sikit lah. Sebab dia orang muda. Sekarang ni muda-muda macam tu boleh ditengok, boleh dilihat walaupun dalam bilik dia. Lebih-lebih lagi kalau dia masuk bilik tu, dia kunci. Dia tahu mak bapaknya ada di rumah, dia masuk bilik berkunci je. Walaupun kita kata privacy kena jaga, anak pun kena jaga privacy. Tapi dia menggunakan privacy untuk apa? Privacy untuk orang lain ya tuan-tuan sekalian. Orang nak ceroboh bilik dia tak boleh. Tapi kita sebagai mak bapak, anak-anak tak boleh ada hak privacy sampai macam itu. Sebab mak bapak boleh observe tingkah lakunya sepanjang masa. Lebih-lebih lagi kalau anak remaja. Ya tak? Saya pernah ketuk dengan cara mengejut bilik anak laki-laki saya. Ya sebagai anak laki-laki. Macam kita dulu waktu kita umur macam dia tu, apa yang kita buat? Jadi hal ini kena jaga. Dia puasa. Tak kira laki-laki atau perempuan. Itu belum lagi dia berbagai-bagai perkara yang lain. Dia bercicit, dia macam-macam lah benda alat. Teknologi sekarang ni boleh berlaku maksiat walaupun berseorangan. Kena curiga. Jadi mata ni dia kata, hadis Nabi, pandangan mata ni macam panah, busar panah yang beracun. Dia boleh mengenalkan sesuatu yang menjadi racun kepada dia. Dia melihat benda yang menimbulkan syahwat. Contoh mata dia. Dia baru beli kereta, ambil dalam tak sampai pun 5-6 bulan lalu. Tengok model baru keluar, lebih cantik, silap lah. Tolak balik. Tuan-tuan tengok pembaziran berlaku. Mata. Banyak orang macam tu saya dengar. Tolak balik mata tu walaupun baru lagi. Utang loan apa semua tak kira lagi. Ambil riba apa semua tak kira lagi. Akibat daripada mata. Tengok makanan hebat di pasar-pasar petang, pasar-pasar Ramadan tu, beli balik sampai bertimur-timur nak makan 2 orang atau 3 orang. Beli macam nak makan 10 orang tu. Akhirnya ketua sampah. Itu punca dia. Semua tu mata. Puasa Ustaz, akan nak kontrol-kontrol makan. Iyalah kamu tak kontrol, tapi kamu buat melebihi daripada yang patut. Ayatnya puasa Ustaz. Ayat-ayat macam itulah yang menjadikan kita nak jawab pun susah. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita tak boleh menjaga benda-benda macam ni, Nabi kata ada 5 perkara yang merosakkan puasa seseorang, iaitu cakap bohong, mengupat, mengadu domba, sumpah palsu, dan yang kelima, melihat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kepada shape 35, 25, 36, hawa nafsu pada makan, minum dan sebagainya, atau hawa nafsu kepada benda-benda yang haram dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nak dijaga ialah menjaga lidah. Bukan mulut ya, lidah. Lidah laser. Lidah yang tajam. Sekarang ini senjata lidah, senjata utama yang beredar di viral. Berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai maki hamun, berbagai-bagai mengupat berlaku. Walaupun berbagai-bagai ceramah pun ada, tapi ceramah pun telah diselewengkan menjadi perdebatan banyak. Menjadi pertengkaran di kalangan tokoh-tokoh penceramah pun banyak. Termasuk ustaz-ustaz macam saya. Semua tu fitnah lidah. Rosaknya seseorang dengan lidah. Telajak perahu boleh diundur. Telajak berkata-kata tak boleh diundur lagi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak boleh kawal lidah yang laser ini, lidah di sini termasuk artikel-artikel yang ditulis, komen-komen yang dibuat, sama seperti mana lidah yang bercakap. Sebab itu kata Sufyan As-Sawri, al-ghibatu tufsidus siyam. Kata mengata, upat mengupat merosakkan puasa. Itu kalau orang dulu mengupat, cakap hal orang sekarang pun ada. Tapi sekarang ni dia guna dalam bentuk WhatsApp group, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk berbagai-bagai teknologi, untuk pas berbagai-bagai ucapan yang kadang-kadang penuh dengan berbagai-bagai perkara yang tak elok, tetapi melalui viral. Ini termasuk dalam fitnah lidah.
Maka dengan sebab itu disebutkan oleh Mujahid, dia kata ada dua sifat yang merosakkan puasa seseorang. Yang pertama, mengupat, cakap benda yang tak elok mengenai hal orang lain. Yang kedua, cakap bohong. Jadi saya tengok di dalam berbagai-bagai viral yang popular lah, dalam berbagai-bagai channel YouTube dan berbagai-bagai itu. Saya nak pilih yang baik, dia agak sesuai tu, tak tahulah, tak banyak rasanya. Peratusnya mungkin tak sampai separuh. Yang banyak lagi yang popularnya kalau kita tengok, yang bercorak kata mengata yang sedap oleh penceramah yang hebat-hebat ni, kadang-kadang dia punya views dia satu hari dia naik sampai berpuluh ribu satu hari je. Kalau ceramah-ceramah macam saya, aku naik satu hari 1,000 pun dah banyak. Itu ukuran dia. Yang mana berkesan untuk tarik kepada manusia untuk rosak ni, tuan-tuan tengok. Jadi, kalaulah kita terserempak dengan sesuatu keadaan berlaku pertengkaran dan sebagainya, Nabi nasihatkan. Itu semua fitnah lidah tu. Kalau kita bertengkar dengan seorang tu, orang tu nak bergaduh sampai bulan puasa ni, kita terus berlawan dengan dia lah. Kita kata, maaf, saya puasa. Saya puasa ulanglah sekali, dua kali. Itu bertengkar secara depan. Kalau bertengkar secara viral pun terus melawan lah. Saya mula-mula dulu, dalam setahun lebih dulu, saya cuba juga bagi respon. Apabila ada sesuatu yang saya itu agak komen, dia orang bagi respon lebih-lebih. Lepas tu saya fikir, kalau aku layan ni, aku pun tegang, tak ada faedah apa-apa benda begini. Dia akhirnya saya ignore je. Habis. Kalau saya nak bagi pendapat saya bagi melalui ceramah-ceramah ini, atau saya ada pendapat berasingan yang saya tidak kaitkan dengan siapa. Saya tak nak mewujudkan gelanggang pertengkaran walaupun dalam WhatsApp group. Tidak ada faedah apa-apa. Kita guna teknologi itu, tapi guna secara yang positif. Itu yang kedua, yang mesti dijaga. Yang ketiga, yang nak dijaganya ialah pendengaran. Yang pertama mata, yang kedua lidah, yang ketiga telinga. Dia tentu dalam Al-Quran 3 organ ni Tuhan sebut sekaligus. Banyak tempat. As-sam'a wal absar wal afidah. Mata yang mendengar, anak telinga yang mendengar, mata yang melihat dan hati yang memikirkan. Jadi ulama di samping saintis mengakui ini 3 organ utama yang berperanan kepada manusia untuk mewujudkan manusia yang sempurna. Alat yang membawa berbagai-bagai info ke dalam. Mata dulu yang melihat. Salah guna mata rosak bahan yang buat masuk. Diikuti dengan telinga. So itu kalau orang yang dilahirkan cacat kedua-dua sekali, mata tak nampak langsung, telinga tak dengar langsung, tak mukallaf lagi dah. Tak mukallaf langsung. Tapi kalau salah satu saja, masih mukallaf. Kemudian kedua-dua organ ini, mata dan telinga, dibuat masuk bahan tu untuk diproses di kepala, hati. Dimasuk hati, al-fuad masuk hati dan minda kita. Jadi, minda, hati ini memproses maklumat yang dibuat oleh mata dengan maklumat yang dibuat oleh telinga. Dia nak mencuri ke nak merompak juga dengan maklumat yang dia dapat daripada telinga dia. Dia nak rogol perempuan pun dengan maklumat mata dia. Maka otak memproses maklumat itu untuk dia bertindak selanjutnya. Sebab itu ayat Quran menggabungkan 3 ni banyak tempat. As-sam'a wal absar wal afidah. Penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi Tuhan sebut qalilan ma tashkurun lepas itu. Tapi ramai manusia tidak bersyukur. Tidak betul-betul menjaga anugerah 3 ini. Merosakkan, menyalahgunakan 3 organ ini. Sebab itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ini 3 keutamaan yang mesti dijaga waktu Ramadan. Jadi jaga pendengaran sini, jangan dengar benda-benda tak elok, segala mengupat, segala apa tadi, itu bukan yang biasa. Bahkan Tuhan sebut orang yang mendengar segala yang mengupat-ngupat tadi, dosanya sama seperti orang-orang yang makan benda haram. Tuan-tuan tengok, sama'una lil-kazibi akaluna lis-suhti. Saya tak ingat ayat ni ayat apa. Terlupa saya nak tengok. Orang yang mendengar segala cakap-cakap bohong tadi,
Mereka juga pemakan benda-benda yang haram. Dan Tuhan sebut lagi dalam ayat yang lain, laula yanhahumur rabbaniyuna al-akhbaru an qawlimul isma wa aklahum as-suhta. Kalaulah para rahib, pendeta Yahudi, cerdik-cerdik pandai dia tidak menghalang orang-orang dia yang bercakap benda yang tak elok, maka yang tak menghalang juga daripada mereka memakan benda-benda yang haram, maka perbuatan itu innakum idzan mislahum, ayat Quran, maka kamu yang tidak menghalang perbuatan itu, kamu juga seperti mereka. Maknanya orang yang mendengar cakap bohong, orang yang mendengar upatan orang yang mendengar maki hamun orang, walaupun dia tak jawab sepatah, dia sama dengan orang yang berkenaan. 2 kali 5, 5 kali 2. Saya pun selalu mendapat berita daripada isteri saya, termasuk orang tu cerita pada dia, kita dengar je lah, kita jangan jawab. Tapi berdasar pada ayat Quran ni, kita dengar saja, kita tak jawab pun sama seperti kita yang bercakap. Sebab kita dengar tu, walaupun kita tak jawab, setelahnya dia rasa kita berminat nak dengar cerita dia. Kalau kita boleh alih-alih lagi baiklah. Saya pun terlanjur juga begitu. Walaupun kita tak jawab, kita dengar sikit sebanyak maklumat tu. Memang mendengar maklumat orang, terutama maklumat yang tak baik, gosip-gosip ni kadang-kadang menjadi hiburan. Itu biasa aja. Jadi orang bergaduh-gaduh, orang berpecah belah suami isteri dan berbagai-bagai gaduh jiran tetangga kerana gosip-gosip ini. Maka Tuhan sebut, pendengar berita-berita karut sama dengan orang yang makan benda haram. Itu bahaya tuan-tuan sekalian. Yang keempat, nak mendapat puasa yang baik ikut Imam Al-Ghazali ialah menjaga anggota-anggota lain. Dia sebut anggota lain sekali harung gitu je. Anggota lain sini termasuklah tangan, kaki dan berbagai-bagai alat anggota lain yang boleh membawa kepada berlaku benda-benda maksiat. Tapi mengapa tangan tak diberi keutamaan? Kaki tak diberi keutamaan, walaupun nak buat benda maksiat mesti melalui tangan dan kaki. Sebab tangan dan kaki tak lebih daripada ikut perintah yang otak proses tadi, yang saya sebut 3 tadi. Mata bawa masuk maklumat, telinga mendengar maklumat, hati memproses nak mencuri macam mana, nak merogol perempuan ni macam mana, nak ambil harta duit bank ni macam mana. Hati memproses, tangan hanya jadi pak turut. Maka anggota-anggota lain tu peranannya tak sehebat peranan mata yang melihat, peranan telinga yang mendengar, dan peranan lidah yang bercakap. Sebab itu tak mungkin kita mendapat puasa yang baik kalau 3 organ utama ni tak dijaga dengan baik. Jauh sekali daripada nak menjadi orang bertakwa. Organ apa? Organ penglihatan dulu tak dijaga dengan baik. Yang kedua, organ lidah yang menjadi lidah laser tak digunakan dengan baik. Yang ketiga, organ pendengaran tak digunakan dengan baik. Maka akibatnya kaki dan tangan berperanan mengikut perintah 3 anggota yang lain. Itu yang keempat. Sebab itu Nabi kata, apabila tak boleh menjaga keempat-empat ni sekaligus, dia sebut hadisnya. Hadis ni riwayat oleh An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abi Hurairah, paling terkenal. Orang dah banyak baca. Kam min sa'imin laisa lahu min saumi illa al-ju'i wal 'atash. Saya sebut pada awal tadi. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan sekadar lapar dan dahaga. Yang kelima, nak mendapat puasa yang baik. Ini penting ni pada konteks kita seperti saya sebut tadi, iaitu jangan makan banyak sangat waktu berbuka. Sebab kalau kamu makan banyak sangat, yang pertama tak baik dari segi alat pencernaan badan. Tanyalah doktor. Sebab tu Nabi menganjurkan makan dan 2-3 biji kurma, ambil air. Kalau di negara Arab, siapa yang rajin bagi buka bulan Ramadan, sekeping 2 keping roti. Dan memadai sampai sembahyang tarawih. Yalah. Orang yang lazim pun macam itu boleh. Tapi orang yang terlatih, tak boleh Ustaz, tak makan 1 hari, kena makan betul-betul lah. Dia pakai logik dia je lah tu. Maka dia makan lah. Tu yang saya kata beli tadi sampai tak termakan tu. Sebab dia kata yang pertama, dari segi kesihatan tak baik. Yang kedua, kesannya kepada ibadat lepas tu pun malas nak pergi tarawih. Sebab tu ada orang dia jirit saja dalam 2-3 biji kurma, dia pergi terus sembahyang
maghrib. Kemudian makan sampai kenyang apa semua, baru sembahyang maghrib pun kadang-kadang terlewat. Jadi bentuk pemakanan itu ada kesan positif negatifnya kalau kita salah apply waktu berbuka. Kau nak makan, makan sedikit berbuka, lepas itu banyak akan lepas balik tarawih dan sebagainya. Jangan banyak akan sebelum pergi tarawih. Jadi kalau orang yang pergi ke buka puasa kat hotel tadi, tuan-tuan boleh fikir baliklah. Dia nak balik cepat. Lepas pukul 8 tu dia tahu dia bayar sampai RM150 takkan berbaloi. Kena tunggulah sampai pukul 10. Dan kalau nak makan banyak pun dia tak boleh, kena makan step by step, sikit tu. Barulah berbaloi pukul 10 malam balik. Jadi buat kebajikan berbuka puasa tetapi maksiat yang berlaku mungkin banyak lagi, iaitu pembaziran, tarawih tak jadi pergi, perut makan lebih dan sebagainya. Itu yang kelima. Sebab dia kata yang kelima ini, tujuan berpuasa ni nak mengekang nafsu syahwat makan minum terutamanya. Tiba-tiba bila kita buat begitu, dia bertentangan dengan tujuan ini. Sebab itu ada orang dia komplain, dia kata dia lagi bulan puasa lagi naik badan dia. Ramai saya dengar komplain macam itu. Pelik binti ajaib juga. Lagi bulan puasa lagi naik badan. Kalau kita tanya betul-betul apa sebab? Itulah jawapannya. Dia makan, dia kata selera, dia kata dia makan belum pergi masjid dah makan banyak, biasa. Balik tarawih tu apa yang ada tebas lagi. Sahur tu kena beli special punya. Jadi banyaklah dia makan maknanya. Akhirnya tak mencapai tujuan untuk kawal makan minum. Itu yang kelima. Yang keenam terakhir untuk mendapat puasa yang terbaik. Ini pun penting. Ini kita kena buat checklist. Setiap hari kita berbuka puasa macam hari pertama. Waktu kita berbuka tu, lepas kita berbuka, kita baca doa ringkas, kita review balik apa yang aku telah buat pada pagi tadi sampai ke petang ni yang agak tak baik di segi puasa. Yang baik kita tak payah check, automatik Tuhan terima insya-Allah. Yang tak baik, aku baca Quran berapa halaman. Ya, kita bagi laluan pada azan dulu kejap ya. Silakan ya Tuan Muazzin. Saya sambung sikit gitu tuan sekalian. Jadi kita buat checklist yang saya kata yang keenam tadi untuk memastikan apa cacat celahnya dalam meraihkan puasa Ramadan kita pada hari pertama. Jadi apabila kita tahu kekurangan yang kita buat, maka besok kita tak nak repeat. Kalau setiap hari kita boleh buat begitu, kita buat revision macam tu, kita muhasabah yang macam itu, bermakna daripada setiap hari puasa kita daripada hari pertama, kedua sampai ke hujung, setiap hari itu ada improvement kepada diri. Improvement secara fizikal, badan jadi tekanan darah tinggi kurang, kecil manis bacaan dia elok, tak payah jogging. Dan improvement secara spiritual itu yang paling banyak. Humble kita bertambah, takwa kita bertambah, rendah diri kita bertambah, cakap tak elok pada tak ada. Kalau benda tu berlaku setiap hari macam itu, daripada pagi sampai ke petang, sampai 29 atau 30 hari bulan, bayangkan personality yang macam ini berada di hujung bulan Ramadan besok, masuk Syawal, a newborn personality, kita boleh kata gitu, yang telah improve dalam semua aspek peribadi kehidupannya significantly. Ya tak? Percayalah, humble-nya bertambah, rendah dirinya bertambah, syukurnya bertambah, keisafannya bertambah, berbagai-bagai perkara. Kalau dia dah lewat umur, dia bertobat banyak-banyak lagi, dia insaf, bahkan mungkin dia berdoa lah, dia mati dalam bulan Ramadan, macam-macam. Ini dia punya faedah yang amat-amat dikehendaki daripada puasa Ramadan. Dan benda itu tak akan berlaku kalau kita tak buat begitu. Adalah kualiti tetapi tak begitu baik. Tuan-tuan sekalian, saya tambah sikit lagi. Beratnya masalah nafsu ni yang menjadi puasa ni. Satu firman Tuhan yang Tuhan sebut, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak lihat wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, bertuhankan hawa nafsu. Afa anta takuna alaihi wakila. Kamu sanggupkah menjadi ejen wakil kepada orang yang macam ini? Dalam bracket maksudnya nak jadi ejen, nak tolong minta syafaat daripada Allah. Kamu sanggupkah wahai Muhammad?
Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun? Atau engkau sangka wahai Muhammad, orang yang macam ini ada telinga boleh mendengar, atau ada otak boleh berfikir? Bermakna Tuhan bukan nak mengatakan soalannya bukan nak dijawab, tetapi ada telinga tapi mereka tak nak mendengar hidayah. Ada akal tak berfikir. Inhum illa kal an'am. Orang-orang yang bertuhankan nafsu yang macam ini, yang menjadi matlamat nak kekang oleh puasa tadi, mereka ini tidak lebih melainkan sama dengan binatang ternak. Ini yang saya suka baca ayat ini. Walaupun orang kata saya, yalah, Tuhan bayangkan orang yang bertuhankan nafsu macam itu sama seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Direct translation. Begitu tuan-tuan sekalian, kalau kita gagal menjinakkan nafsu kita dalam berbagai-bagai perspektif, kita akan jadi taraf seperti binatang yang disebutkan tadi. Kemudian faedah-faedah yang lain, puasa juga mendatangkan kesihatan yang baik. Saya dah cakap sekali sebentar lalu. Bahkan Nabi sebut dalam hadis sahih, sumu tasihhu. Kamu berpuasa, kamu boleh jadi sihat. Hadis riwayat Tabrani. Dan Nabi pun nyebut, punca penyakit kerana perut. Memang di segi perubatan berkata, your health is what you eat. Itu memang disebutkan berbagai pihak. Kemudian puasa juga tuan-tuan sekalian, dia dapat membentuk, dapat mencanai kita punya keinginan, pilihan kita dalam hidup ke arah yang terpimpin. Kita nampak tak sesuai, kita tak elakkan. Kita nampak sesuai, kita buat. Maka benda ni dilatih kita waktu bulan puasa. Kita tengok makanan beratus jenis di pasar-pasar malam. Kita nak beli 3 jenis saja. Nak pilih 3 daripada 100 tu. Memerlukan kecekalan nafsu yang cukup kuat. Memerlukan ketahanan jiwa yang cukup kuat. Kalau tidak, pembaziran berlaku. Itu contohnya. Banyak peluang-peluang nak berlaku, tapi hati kita jangan. Aku puasa ni. Kemudian satu lagi kebaikan daripada puasa ni juga, kita dapat menilai nikmat ni. Lazimnya apabila hilang nikmat tu baru kita rasa. Macam kita sakit, barulah kita rasa Allah sihat dulu aku tak fikir, dah sakit baru aku fikir. Setelah hilang nikmat itu baru kita rasa nikmat benda tu. Begitu juga tentang nikmat kita makan minum setiap hari itu. Kita tak terasa. Tapi kalau kita tak makan satu hari dah lapar petang, baru kita fikir tu. Yang tak makan sampai seminggu ataupun seminggu hanya makan dengan ubi je, cuba fikirkan tengok. Ini menimbulkan keisafan yang amat sangat. Menilai nikmat Tuhan itu adalah antara darjah yang tertinggi sebagai kesyukuran kita. Nikmat dalam berbagai-bagai bentuk. Bukan nikmat makan saja, nikmat fizikal, nikmat rohani, nikmat jasmani. Dan antara yang faedahnya juga puasa ini ialah kita boleh memikirkan nasib-nasib orang-orang yang tidak begitu berkedudukan, yang tidak begitu mendapat tempat dalam masyarakat. Perbelanjaan terhad, terutama kita menghadapi kes COVID sejak 3 tahun. Ini mungkin puasa yang ketiga kita berpuasa di dalam SOP yang ketat ini. Tuan-tuan tengok, sehingga keceriaan masjid-masjid berbanyak dah menurun dengan amat banyaknya, walaupun telah dilonggarkan. Waktu kerajaan tak buka dulu, maki kerajaan. Bila kerajaan buka, tak datang juga ke masjid. Dia sikap tu sikap apa tu? Sikap mencari kesalahan. Jadi benda-benda begini juga boleh mengisafkan kita. Saya dah 20 hari bulan ni, lebih kurang 11 hari lagi, genap 73 tahun. Dah berada sangat di penghujung jalan. Pada saya, tak tahulah, saya tak boleh nak kata tahun depan atau 2 tahun lagi. Saya boleh kata kita berjumpa lagi atau tidak lepas puasa ini. Kalau tak boleh berjumpa lagi pun, doakanlah keselamatan saya. Minta ampun dan maaf dengan banyak-banyak bersempena dengan Ramadan ini, beserta dengan Hari Raya. Penampilan saya yang dah berpuluh tahun di sini, banyak kekurangannya daripada kebaikannya mungkin. Maafkanlah berbagai-bagai kekurangan itu. Saya mengakui berbagai-bagai kekurangan. Tapi di hati kecil saya tidak lebih sekadar nak memberi sikit sebanyak sumbangan yang termampu. Dan yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, ibadat puasa merupakan ibadat yang paling komprehensif. Ibadat yang komplit, yang dalam ibadat puasa ni terdapat berbagai-bagai ibadat lain. Terdapat infak, terdapat berbagai-bagai bentuk solat,
salat malam, salat tarawih dan berbagai-bagai ibadat yang lain. Kita bagi zakat dalam bulan puasa lebih baik. Kita melakukan berbagai-bagai baca Quran berhabis bulan puasa lagi baik. Jadi kalau kita dapat lakukan puasa tahun ni, kita anggapkan sebagai puasa terakhir dalam hidupku. Bukan kita berdoa untuk mati, tetapi kalau kita anggap sebagai puasa terakhir, kita akan lakukan yang terbaik untuk mencapai kemunian, sama ada kemunian secara jiwa dan kemunian secara fizikal, personality dan tingkah laku kita. Kalau begitulah terjadi, maka akan tercapailah seperti firman Tuhan yang saya baca mula-mula tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan kepada mereka sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu boleh menjadi orang yang bertakwa. Kita sama-sama berdoakan begitu. Maafkan saya, ampunkan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.